الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, salah satu daripada surah-surah di dalam Al-Quran, ada satu surah yang diberi nama Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83 dan mengandungi sebanyak 36 ayat. Al-Mutaffifin yang bermaksud orang-orang yang menipu dalam timbangan. Dan surah ini surah yang dikategorikan sebagai surah-surah Makkiyah, yakni sama ada diturunkan di kota Makkah atau diturunkan sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, atau diturunkan ketika Nabi berada di sekitar kota Makkah, ataupun diturunkan khitab tujuhnya tadi kepada penduduk Makkah, dan diturunkan selepas daripada surah Al-Ankabut. Dan dialah juga surah yang terakhir diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan di antara matlamat atau isi kandungan keseluruhannya adalah seperti mana surah-surah yang lain, surah-surah Makkiyah yang lain, iaitu memperkatakan soal akidah dan menyeru dakwah Islamiyah kepada musuh-musuh yang menentang Islam. Surah ini bila kita baca, Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan perkataan wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin makna celakalah bagi mereka-mereka yang menipu dalam timbangan mereka. Celakalah, kata Allah, orang-orang yang menipu di dalam timbangan mereka. Disebutkan dalam riwayat sebab turunnya ayat ini adalah ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, didapati cara-cara orang-orang menyukat dan menimbang sangatlah buruk kelakuannya pada ketika itu. Orang menega pada waktu itu, mereka banyak menipu dalam timbangan. Di antaranya ada seorang laki-laki yang bernama Abu Juhainah. Abu Juhainah ini kalau dia menega, dia jual barang, dia beli barang, dia ada dua timbang. Dia pakai dua penimbang, kan? Dia pakai dua penimbang. Kalau dia menyukat barang untuk dibeli oleh dia sendiri, dia akan gunakan sukatan yang besar, yakni sukatan tadi ni cukup tepat dan tidak kurang. Tapi kalau dia menyukat barangan untuk dijual kepada orang lain, dia guna sukatan yang satu lagi yang lebih kecil, iaitu disukat dengan sukatan yang merugikan orang lain. Makna bila dia beli barang daripada orang, dia akan guna penimbang yang besar sikit.
maka penimbang ini akan sukat dengan sukatan yang betul, tak kurang walau sikit pun, dia tak mau rugi. Tapi bila dia nak jual barang kepada orang, dia akan guna satu penimbang hak lain pula yang lebih kecil, dan penimbang itu penimbang yang akan menguntungkan dia dan merugikan pihak pembeli dengan dikurangi timbangan tadi ni. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam golongan yang seumpama ini dengan neraka wail yang sangat panas pada hari kiamat, kerana menipu dalam perniagaan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mulakan surah ini dengan ancaman terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan. Allah kata wailul lil mutaffifin. Neraka wail atau celakalah bagi penipu-penipu sukatan dan timbang. Samalah hari ini pun, kalau orang berniaga dia khianat dalam perniagaan dia, dia mengurangkan timbangan, mengurangkan sukatan. Bukan hari ini saja, bukan zaman Nabi saja, sejak daripada umat-umat terdahulu lagi. Allah cerita dalam Quran bagaimana tabiat mereka suka sangat menipu dalam timbangan semata-mata untuk mengaut keuntungan yang lebih. Siapa dia ni al-mutaffifin? Allah kata alladzina idaktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka yang mana jika menyukat dari orang untuk diri dia. Mana kalau dia beli barang daripada orang untuk dia, dicukupkannya, disempurnakan kadar timbangan tadi, tak kurang walau sikit pun, kerana dia tak mau kerugian. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi apabila dia sukat untuk orang lain, apabila dia timbang untuk dijual barang kepada orang, maka dia akan merugikan, maka dia akan mengurangi timbangan tadi untuk orang lain supaya orang lain dirugikannya. Dia akan kurangkan kadar timbangan tadi ni supaya dia untung, orang rugi. Mana bila dia timbang untuk dia nak beli barang daripada orang, dia tak merugi walau sikit pun. Tapi bila dia jual barang kepada orang, dia menipu pada kadar timbangan. Maka Allah kata ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka bakal dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, pada hari kiamat. Mana orang-orang yang duk buat kerja lagu ni, khianat dalam jual beli ni, apakah mereka sangka mereka tidak akan dibangkitkan di akhirat nanti? Mati-mati selesai di situ dah kah? Adakah habis tang mati itu saja? Tak, kita akan dibangkitkan semula untuk dibicarakan di hadapan Allah dan diberikan keadilan oleh Allah dan dituntut hak orang lain kepada kita, sebab kita ambil hak orang dalam penipuan timbangan tadi ni. Maka Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada kita supaya kita beringat dalam kita berniaga. Perniagaan ni suatu bidang yang sangat-sangat mulia. Sehingga Nabi SAW pun kita tahu, baginda juga seorang peniaga yang membawa ketika mana berusia umur 25 tahun lagi, sejak daripada umur 20-an mula meniaga, bawa barang dagangan kepunyaan Siti Khadijah yang kemudiannya menjadi isteri kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun pernah sebut kepada kita bahawasanya sumber rezeki atau sumber pendapatan yang besarnya adalah datang daripada perniagaan. Tetapi berniaga tadi ni hendaklah kita berlaku jujur, jangan sekali-kali kita melakukan pengkhianatan dalam perniagaan kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam khutbah tadi, itu juga suatu pengkhianatan, pengkhianat ekonomi, sehingga menyusahkan orang lain. Lebih-lebih lagi dalam saat kita tengok hari ini kan, isu yang dibangkitkan masalah gula, kadang-kadang masalah beras, kadang-kadang masalah telur. Bukan barang tak ada di pasaran, barang ada di pasaran, tetapi disorokkan dengan tujuan-tujuan tertentu untuk menaikkan harga barangan. Dan ini akan menyebabkan berlakunya kesusahan kepada masyarakat, lebih-lebih lagi yang berpendapatan rendah, yang tak mampu, rumahnya anak ramai, ahli keluarga ramai.
Maka Nabi SAW pun memberi amaran kepada kita. Nabi sebut dalam hadis yang disebut istilah yang disebut juga sebagai al-ihtikar. Al-ihtikar ini makna sebagaimana yang disebutkan dalam khutbah tadi, ulama membahagikan beberapa definisi, pengertian. Yang pertama, Imam Nawawi kata ihtikar ini ialah dengan makna satu orang tu dia beli barang makanan, kemudian dia beli, kemudian dia tak jual, dia simpan pada waktu itu dan disorokkannya semata-mata untuk menjual pada masa keperluan mendesak dengan harga yang lebih tinggi ketika mana diperlukan oleh masyarakat, sebagaimana pada hari ini. Kan? Bukan gula tak ada, gula ada. Bila pihak berkuasa buat serbuan, tengok dalam stor berlambak-lambak gula. Yang orang ni pergi cari gula 7-8 kedai dah tak berjumpa. Hari tu masalah telur, sampai kita nak makan roti canai telur pun tak ada. Roti canai je, roti canai telur tak ada, habis. Kan? Tak apalah, mungkinlah kalau tak ada telur ni kita tak makan pun tak mati. Tapi kadang-kadang melibatkan beras, melibatkan minyak masak, keperluan yang begitu diperlukan, yang disebut sebagai perluan asasi kepada masyarakat. Maka orang-orang yang tidak ada sifat amanah ni, dia fikir aku nak untung, aku sorok supaya harga dinaikkan, nanti aku jual, aku boleh keuntungan yang lebih. Nabi SAW memberi amaran kepada kita. Nabi sebut la yahtakiru illa khati'un. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak menyorok, memonopoli barangan-barangan keperluan ini melainkan seorang yang bersalah, khati'. Mana orang yang buat kerja macam ni adalah orang yang bersalah. Maka Imam Nawawi menyebut kalimah khati', bersalah, itu adalah bermaksud seorang yang berdosa. Mana perbuatan menyembunyikan barangan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat, atau disebut sebagai al-ihtikar, ini adalah perbuatan dosa. Macam mana kita nak cari rezeki daripada sumber yang mari menyebabkan kita berdosa, bukan pergi ambil orang nanti berdosa, tak. Kita jadi peniaga pun kita terdedah kepada dosa kalau kita buat kerja lagu ni, menyebabkan menyusahkan masyarakat dan sebagainya. Maka para ulama juga, kata Imam Nawawi berkata, di antara hikmah kenapa diharamkan perbuatan al-ihtikar ini adalah kerana memonopoli barangan ini akan menyebabkan kemudaratan yang akan menimpa ke atas sesebuah masyarakat. Masyarakat jadi susah. Kan berlaku macam-macam masalah dalam masyarakat kita. Nak makan nasi beras tak ada. Nak makan ayak, gula bukan takat ayak kita minum, bahkan ia keperluan asas, sebab tu dikawal harganya, sebab ia merupakan keperluan asas yang diperlukan oleh setiap masyarakat kita. Maka kata ulama, ia akan menyebabkan kemudaratan yang besar dalam sesebuah masyarakat. Al-Imam Al-Kasani rahimahullah kata, pengharaman memonopoli barangan adalah kerana dilihat kepada kemudaratan yang boleh berlaku kepada pihak masyarakat, dan mudaratnya adalah amat besar jika tidak dikawal dan diambil tindakan yang tegas oleh pihak pemerintah dan pihak berkuasa. Sehingga kan kata dia, kalaulah orang ramai masyarakat memerlukan makanan asasi yang disembunyikan itu dan keadaan menjadi darurat, maka orang yang memonopoli barangan tadi boleh dipaksa untuk menjual barangannya oleh pihak pemerintah dengan harga yang munasabah, makna harga yang tidak menekan masyarakat. Jual tak apa, duit tu ambil ke dia, tapi jangan letak harga sampai memudarat dan menyusahkan orang. Berapa banyak, berapa kali dah berlaku kan dalam masyarakat kita. Kalau tuan-tuan ingat dulu beras, mereka sorok beras, kita pergi beli beras ni, mula-mula ada tagging harga lama, mereka tempek harga baru di atas. Piawai tu tak ada. Kemarin pun tengok keluar satu video, kawan tu masuk satu kedai, tanya gula ada gula, dia kata gula tak ada, gula tak ada. Tiba-tiba mari penguat kuasa masuk dalam kedai, gula ada tak gula? Dia pergi tunjuk dalam stor, berlambak-lambak gula dia simpan dalam stor.
Ni akibat daripada seseorang yang tidak ada sifat amanah. Bila dia buat satu kerja tak ada sifat amanah ni, kerja apa pun jadi tak elok tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata innat tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa. Riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata orang-orang yang berniaga akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang jahat. Bukan tak boleh berniaga, jangan salah faham pula. Kebanyakan berniaga-berniaga ni dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti dalam keadaan dia seorang yang jahat. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan tadilah, khianat dalam perniagaan menyebabkan berlakunya kemudaratan kepada masyarakat. Kecuali Nabi kata peniaga yang bertakwa, yang ada sifat takwa, takut pada Allah. Bukan memikirkan soal keuntungan dia semata-mata, tapi memikirkan kerja hak dia buat tadi fardu kifayah, tolong masyarakat. Kalau aku tak berniaga, tak buka kedai runcit, payah masyarakat nak beli barang, aku buka, biarlah keuntungan aku sedikit tak apa, tapi paling tidak pun aku dapat menyempurnakan keperluan asasi masyarakat di kawasan aku. Mana sudah tentu akan diberi pahala oleh Allah. Kecuali peniaga yang ada sifat takwa, takut pada Allah, dia tidak khianat dalam perniagaannya, dia tidak menyusahkan orang. Dan juga peniaga yang berbuat kebaikan, ada keuntungan dibuat kebajikan, kadang-kadang untungnya sedikit, hak menega-menega, hak bagi-bagi lagi, dia tak menyusahkan orang, bahkan dia buat kebaikan pula kepada masyarakat. Dan yang benar, yakni benar pada perniagaannya, jangan menipu. Kita tak payah duk cerita model ke orang. Kadang-kadang kita beli barang minta ke orang, dia kata tak dapat dia, oi model kok pun RM10. Kita bukan tanya model dia berapa ringgit. Kalau model dia RM10 betul tak apalah. Kalau model dia tak sampai RM10, bukankah dia menipu di situ? Sedangkan kita tak tanya pun model kok berapa. Dia pula pergi cerita modal mai pun RM10, padahal kadang-kadang modal mai tu tak sampai pun RM10. Menipu tak di situ? Menipu. Ni musim derian apa semua ni, orang pakat duk beli derian apa semua kan. Beli kadang-kadang di kedai, elok balik di rumah telefon kat isteri, tak nak pulut, kita balik-balik belak satu biji pun tak boleh makan. Anak-anak berasa kecewa dah. Pulut ada, derian pula tak ada. Jadi berlaku jujurlah kalau kita jadi orang berniaga satu bidang yang sangat besar peluang untuk kita membuat kebajikan dan pahala, tapi kita jangan khianat dalam perniagaan. Sebab itulah pentingnya dalam apa kerja yang kita buat pun bagi ada sifat amanah, bagi ada sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada rasa takwa dalam diri ni tuan-tuan, taulah dia tang mana pun, dia jadi peniaga ke, dia jadi penjawat awam ke, dia jadi tentera ke, dia jadi cikgu ke, dia jadi apa pun, kerja yang dia buat akan elok. Sebab apa? Sebab ada rasa sifat takut pada Allah. Tapi bila tak ada takwa tadi ni, bagilah apa pun akan jadi tak elok dan akan jadi masalah. Jadi penting. Maka di sini tuan-tuan, marilah sama-sama, kalau kita duduk dalam bidang ni, selain daripada kita fikir keuntungan, kita letakkan kepentingan awam itu lebih daripada kepentingan kita sendiri. Ya, meniaga kita untung, kita ambil untung, bukan kita tak untung, tapi dalam masa yang sama kita fikirkan juga keperluan dan apa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kita dapat menyampaikan khidmat dan menyempurnakan tuntutan fardu kifayah ke atas kita. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah ini memberi manfaat pada kita bersama, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.